Nak tahu senjata untuk cemerlang ekonomi? Pastikan kita mahir kata tugas. Okey, jom ikuti perjalanan koleksi Jom Mahir Kata Tugas bersama Cikgu Ainun. Okey, stay tune. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita semula di channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Okey, kepada yang belum mengenali cikgu bernama Ainun binti Senyum dan merupakan guru ekonomi yang kini bertugas di SMK Kara, Bentong, Pahang. Ingat, sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Baik. Jadi hari ini cikgu akan menerbitkan koleksi Jom Mahir Kata Tugas bersama Cikgu Ainun. Okey, jadi untuk hari ini merupakan sesi ataupun siri pertama sebagai pengenalan kepada kata tugas. Ya, mengapa kata tugas? Okey, memahami atau mahir kata tugas merupakan salah satu senjata untuk kamu memperoleh grade cemerlang di dalam SPM. Okey? Jadi, jangan lepaskan peluang, ikuti perjalanan koleksi Jom Mahir Kata Tugas bersama Cikgu Ainun. Okey, kamu memang calon pelajar cemerlang. Okey, jadi seperti yang cikgu katakan tadi, salah satu tips untuk mendapat grade cemerlang di dalam subjek ekonomi 3767, apa dia? Ya, pelajar ataupun calon SPM perlu memahami tugasan. Tugasan iaitu kata tugas soalan sebelum menjawab. Cikgu simpulkan bahawa kita mestilah jawab apa yang ditanya, bukannya apa yang kita tahu sahaja atau mengikut pemikiran logik. Okey, jadi untuk itu cikgu akan membantu kamu untuk memahami ataupun memantapkan kefahaman kamu tentang kata tugas soalan, untuk membantu kamu menjawab dengan lebih cemerlang dalam setiap soalan yang diberikan. Okey? Jadi kita tengok contohnya di sini. Setiap kata tugas memerlukan respons yang sepatutnya. Jadi kita panggil sebagai respons yang diharapkan. Jadi kita akan pergi kepada contoh-contoh kata tugas yang popular digunakan dalam subjek kita, subjek ekonomi. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenali dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas. Okey, jadi kalau kita lihat kepada definisi di sini ataupun maksud, kata tugas ialah kata kerja yang terdapat pada suatu item yang berfungsi untuk menyatakan tugasan yang hendak disampaikan oleh penulis item. Jadi penulis item ni merupakan orang yang menulis ataupun menggubal soalan tersebut. Bermakna kata tugas ni tadi digunakan supaya dia boleh menyatakan apa yang soalan kendaki. Di mana tadi kata tugas mengarahkan calon ataupun pelajar untuk memberikan respons yang sejajar dengan tugasan item. Contohnya kalau soalan kata jelaskan. Jadi bermakna
calon ataupun pelajar tadi perlulah memberi jawapan sejajar dengan tugasan jelaskan tadi. Okey? Jadi kita lihat seterusnya, ada banyak kata tugas yang popular dan untuk subjek ekonomi, cikgu perturunkan di sini beberapa contoh kata tugas yang popular. Jadi ini semua ada dalam kita punya soalan-soalan sebelum ni. Apakah, berapakah, kan? Bagaimanakah, mengapakah, bandingkan, cadangkan, syorkan. Jadi bermakna para pelajar perlu mengetahui respon yang sepatutnya diberikan untuk kata tugas soalan, agar boleh mendapat markah yang baik. Sebab bila kita jawab apa yang ditanya, insya-Allah kita mampu untuk mendapat markah yang baik, kan? Jadi bila markah kita baik, insya-Allah grade cemerlang juga akan kita perolehi. Okey, jadi di sini cikgu perturunkan lagi contohnya, jelaskan, terangkan, huraikan, hitungkan, lakarkan, lukiskan, berikan. Kerana terdapat beberapa kata tugas yang nampak macam serupa tetapi berbeza. Jadi insya-Allah dalam siri Jom Mahir Kata Tugas ini, cikgu akan cuba membantu kamu untuk mengurangkan kekeliruan yang timbul. InsyaAllah jerebu-jerebu tu semua kita nak buang ke tepi, biar dia cerah saja, kan? Jadi insyaAllah kamu boleh menjawab semua soalan yang diberikan dengan baik, dan mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Jadi di sini cikgu memetik beberapa kata tugas popular yang telah digunakan di dalam kertas peperiksaan SPM 2018 dan 2019. Jadi dekat sini merupakan kata tugas popular yang telah digunakan di bahagian A kertas 2. Bahagian A kertas 2. Jadi kalau kita perhatikan, kita ada jelaskan, bagaimanakah, kemudian lukiskan juga ada, terangkan, mengapakah, kita ada bandingkan di sini, berapakah, hitungkan, yang lain lebih kurang sama. Macam contoh kat sini, berikan justifikasi. Kemudian yang lain tu lebih kurang saja. Okey, ini bahagian A. Kita tengok dulu juga di kertas 2 bahagian B, apakah kata tugas popular yang sering digunakan. Okey, jadi kat sini kita ada mengapakah. Okey, dengan bantuan gambar rajah sesuai, jelaskan, buktikan, terangkan, bincangkan. Kemudian kita ada cadangkan, yang lain tu semua lebih kurang saja. Kemudian kita ada kemukakan hujah, adakah anda bersetuju. Okey, jadi untuk siri Jom Mahir Kata Tugas inilah cikgu akan bantu kamu untuk memahami dan memantapkan lagi pengetahuan kamu tentang hasrat kata tugas. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama memantapkan agar kita boleh jadikan ianya senjata untuk menjawab dengan lebih baik. Untuk memberikan jawapan yang paling mantap untuk kamu memperoleh grade cemerlang, insya-Allah. Okey, kita tengok dahulu. Yang pertama, apakah? Jadi kata tugas apakah? Apakah respon yang diharapkan? Okey, memberikan maklumat yang khusus atau spesifik, dan biasanya bentuk jawapan untuk apakah dalam bentuk fakta. Tetapi kamu masih kena tengok situasi soalan. Okey. Kemudian yang kedua, nyatakan. Okey, memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut ataupun huraian ataupun sokongan. Maknanya nyatakan juga kamu hanya perlu memberi bentuk jawapan, memberi jawapan dalam bentuk fakta. Okey. Dan perkataan tarifkan.
Perkataan ataupun kata tugas takrifkan memerlukan kamu untuk memberi respon, iaitu memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus, istilah dan terminologi. Okey? Seperti contohnya, takrifkan hukum permintaan. Jadi kita kena bagi fakta. Mesti keterangan kita singkat tetapi jelas. Jadi hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga suatu barang meningkat, kuantiti diminta akan menurun. Macam itulah lebih kurang dia ada istilah-istilah ataupun terminologi yang khusus, perkataan khusus yang perlu digunakan dalam jawapan. Maknanya kita tak boleh reka lah yang ni Seterusnya adalah terangkan. Terangkan pula mengharapkan respon untuk kita menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan dengan sebab. So bermakna bentuk jawapan untuk kata tugas terangkan ni kamu perlu berikan fakta dan juga huraian. Bagaimana pula dengan kata tugas huraikan? Huraikan pula memerlukan respon untuk kamu memperihalkan atau menceritakan sesuatu dengan panjang lebar atau terperinci. Bermakna yang ini, untuk kata tugas huraikan, bentuk jawapan kamu mestilah mengandungi fakta, huraian dan contoh. Kerana kita perlu memperihalkan sesuatu itu dengan panjang lebar, terperinci. Maknanya detail lah. Jelaskan pula memberikan penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Kalau jelaskan ni lebih menjurus kepada huraian. Kita boleh beri huraian lanjut untuk penerangan agar ianya mudah difahami. Seterusnya, kata tugas bandingkan. Kata tugas bandingkan mengharapkan respon untuk menyatakan atau menjelaskan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. Ingat, jika kata tugas bandingkan, pastikan kita memberi jawapan dari dua sisi, bermakna persamaan dan juga perbezaan. Bermakna kita perlu memberi huraian ciri tentang persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih dua perkara. Seterusnya kita ada bezakan. Kalau bezakan mudah saja, kita direct maknanya menyatakan kelainan atau ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Jadi ini jelas, kita cerita beza sahaja. Jadi ingat, kalau bandingkan kita perlu beri persamaan dan perbezaan. Kerana kalau kamu hanya beri salah satu, kamu tidak akan layak untuk dapat markah penuh. Kalau bezakan mudah, sebab kita hanya perlu menyatakan ketidaksamaan atau kelainan antara dua atau lebih perkara. Jadi samalah. Maknanya kita beri huraian ciri tapi dari segi perbezaan. Seterusnya, hitungkan. Jika kata tugas ataupun kehendak soalan meminta kamu untuk hitungkan, apa yang perlu pelajar ataupun calon berikan ialah memberi nilai kuantitatif dengan melaksanakan algoritma, iaitu langkah-langkah tertentu atau menggunakan rumus. Biasanya soalan hitungkan ni boleh memberi kamu maksimum 3 markah biasanya lah. Jadi di dalam soalan hitungkan,
Jika sekiranya rumus tidak diberi dalam soalan, rumus yang kamu beri dalam jawapan akan layak untuk dapat markah. Markah rumus. Kemudian kita ada jalan kira. Setelah kita letakkan rumus, kita perlu ada jalan kira. Dan akhir sekali perlu jawapan tepat beserta unit. Jadi, tolong ingat setiap kali kita menjawab soalan hitungkan, pastikan unit yang kamu beri adalah tepat. Sebab daripada pengalaman cikgu, ramai pelajar selalu terlepas pandang. Contohnya kalau imbangan dagangan, mereka tak perasan unit yang digunakan adalah dalam mungkin juta atau ratus ribu. Jadi pastikan unit kita tepat. Kalau sekiranya kita mengira kos, pastikan kita ada RM, unit RM dan sebagainya. Okey, jadi bermakna kita perlu ada rumus, jalan kira dan juga jawapan tepat beserta unit. Okey. Kemudian kita ada kata tugas berapakah. Okey, untuk berapakah kita perlu menyatakan dan memberi nilai kuantitatif. Okey, kuantitatif ni kita punya hasil pengiraan lah dalam bentuk angka yang kita kira. Okey, so bentuk jawapan adalah mestilah dalam setelah kita kira, kita dapat nilai jawapan tepat beserta dengan unit. Biasanya kalau berapakah ni, dia melibatkan angka lah. So, yang kita panggil nilai kuantitatif. Boleh dikira. Okey. Seterusnya, bagaimanakah? Okey, bagaimanakah pula memerlukan kita untuk memperlihalkan atau memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah ataupun kejadian. So bermakna bentuk jawapan yang kita berikan untuk kata tugas bagaimanakah lebih kepada huraian. Huraian sebab kita perlu nak terang. Mungkin kita nak bagi tahu langkah-langkah cara ataupun situasi, keadaan suatu peristiwa, kejadian. Okey. Mengapakah pula mengharapkan respon ataupun mengharapkan kamu untuk memberi sebab. Kita beri sebab atau alasan dan jawapan untuk kata tugas mengapakah juga dalam bentuk huraian. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kata tugas seterusnya adalah tentukan. Okey, bagi tentukan, pelajar perlulah membuat suatu keputusan selepas mengambil kira beberapa perkara sebagai asas pertimbangan. Okey, jawapan ini juga dalam bentuk huraian. Okey, manakala untuk kenal pasti, respon yang diharapkan ialah memberi petunjuk atau makluman terhadap suatu perkara atau benda ataupun pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas. Okey? So kita kenal pasti, identify. Okey? Dan bentuk jawapan mungkin boleh bentuk dalam huraian sebab kita nak beri petunjuk dia dalam kategori mana dan sebagainya. Okey, jadi untuk kata tugas yang cikgu bincangkan ini, insyaAllah nanti pada video-video seterusnya cikgu akan bincangkan satu persatu dengan secara lebih terperinci beserta dengan contoh soalan. Okey, so kita teruskan. Kata tugas cadangkan pula memerlukan respon kita untuk memberi pandangan, idea, pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif. Jadi bentuk jawapan juga dalam bentuk huraian. Okey. Yang ke-16 adalah sarankan. Okey. Sarankan memerlukan respon untuk apa dia? Dari segi kita kena beri pandangan, idea yang boleh diaplikasi dalam sesuatu situasi.
Jadi ini juga memerlukan huraian lah sebab kita kena cerita kan. Okey. Kemudian syorkan. Memberi pandangan atau idea, pendapat yang boleh diaplikasikan dalam suatu situasi dengan mempertimbangkan perkara yang positif atau negatif. Okey. Untuk syorkan juga perlukan jawapan dalam bentuk huraian. Okey, kalau kita lihat tadi, cadangkan dengan syorkan ni lebih kurang kan? Cuma bezanya, cadangkan ni kita memberi idea ataupun pendapat untuk mempertimbangkan perkara positif atau negatif. Okey. Jadi kalau syorkan ni dia lebih detail lah sebab dia terus untuk diaplikasikan. Pandangan itu boleh diaplikasikan dalam suatu situasi, tetapi masih lagi mempertimbangkan perkara positif atau negatif. Berbeza dengan sarankan. Sarankan memberi pandangan atau idea yang boleh diaplikasikan dalam sesuatu situasi. Maknanya dia tak ada nilai lah sama ada, dia tak ada timbangkan sama ada dia positif atau negatif. Dia bagi saranan sahaja. Okey. Sebab ini adik-beradik lah 3 ni lebih kurang saja. Okey. Seterusnya. Okey. Bincangkan. Kalau bincangkan pula, kita perlu memberi respons dengan memberi penerangan atau pandangan daripada pelbagai aspek. Dan perlu diingat, jawapan untuk kata tugas bincangan ini dalam bentuk huraian yang diberi dalam 2 sisi. Okey? Jadi dia ada dua sisi lah kita kena jawab. Okey? Pro dan kontra. Okey, seterusnya buktikan. Buktikan memerlukan kita untuk menyatakan kebenaran dengan dalil. Sebab kita nak buktikan, jadi kita kena ada dalil. Ini kalau dalam pelajaran agama Islam lah terutamanya. Tetapi kalau untuk subjek ekonomi, kita berikan contoh ataupun fakta sebagai sokongan. Tetapi contoh dan fakta tu mesti yang maknanya yang sebenar. Kalau kita berikan data pun mesti data yang sebenar. Tak boleh direka. Okey. So, pastikan huraian kita mesti disokong dengan bukti. Barulah jadi buktikan. Okey, seterusnya ramalkan. Ramalkan merupakan memberi suatu nilai yang dijangka. Munasabah berdasarkan pola atau contoh tertentu. Okey. Jadi biasanya ramalkan juga melibatkan nilai yang dijangka. Maknanya kita tengok suatu situasi itu, tengok bagaimana pergerakan pola dia, bagaimana trend dia. Jadi jawapan dalam bentuk huraian. Okey? Seterusnya adalah kata tugas lakar. Jadi kata tugas lakar ini memerlukan jawapan dalam bentuk lakaran secara kasar sahaja. Macam mana? Iaitu memberi persembahan berbentuk rajah atau gambar rajah atau graf secara kasar dan tidak memerlukan perincian. Contohnya kalau kita lukis graf, kita tak perlukan skala yang tepat. Jadi maknanya lebih kurang sahaja. Namun kalau untuk graf, pastikan pelajar tetap meletakkan titik origin untuk paksi. Okey, seterusnya adalah lukis. Okey, jadi berbeza dengan lakar tadi. Kalau kata tugas lukis, para pelajar perlu memberi jawapan dalam bentuk lukisan dengan skala tepat. So yang ini lebih detail lah. Okey. Iaitu memberi persembahan berbentuk grafik, rajah, gambar rajah atau graf bagi menggambarkan suatu benda atau perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran dan skala tertentu. Jadi pastikan, terutama bila kamu melibatkan penggunaan skala atau ukuran, pastikan kamu menggunakan
skala yang seragam dan juga tepat sesuai dengan situasi ataupun suasana dalam soalan tadi. Mungkin bahan rangsangan dan sebagainya. Ya, okey. Dan untuk yang terakhir pada hari ini adalah kata tugas tafsirkan. Okey, jadi tafsirkan memerlukan kita untuk mengulas sesuatu berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, jadi bermakna jawapan kita adalah dalam bentuk ulasan. Okey, jadi itu tadi 23 kata tugas yang popular digunakan dalam subjek ekonomi. Ya, jadi semoga penerangan cikgu tadi boleh membantu kamu sedikit sebanyak untuk memahami atau lebih faham tentang kehendak ataupun respon yang perlu diberikan bagi setiap kata tugas. Ya, jadi semua yang cikgu dah bincangkan sebentar tadi, cikgu menggunakan buku pentafsiran kemahiran berfikir aras tinggi, ya, yang ini sebagai rujukan. Okey, jika sekiranya ada kata tugas lain yang kamu masih keliru dan mahu cikgu untuk bincangkan pada video-video seterusnya, kamu boleh tinggalkan komen, ya, dan maklumkan kepada pihak cikgu. InsyaAllah cikgu cuba bantu kamu nanti. Jadi untuk hari ini merupakan siri yang pertama untuk dalam kita punya koleksi Jom Mahir Kata Tugas bersama Cikgu Ainun. Okey, jadi untuk siri-siri seterusnya, cikgu akan tumpukan satu kata tugas pada setiap video beserta perbincangan beberapa soalan-soalan yang berkaitan menggunakan kata tugas berkenaan. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk terus mengikuti, ya, koleksi siri Jom Mahir Kata Tugas bersama Cikgu Ainun. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang sudi bersama cikgu. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jika ianya memberikan kamu input yang berguna, tolonglah beri sokongan dengan like dan share video ini. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe channel Cikgu Ainun, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan setelah subscribe, bolehlah tekan butang loceng untuk notifikasi video-video seterusnya daripada Cikgu Ainun Semion. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri, hiasi peribadi dan patuhi SOP. Kekal selamat. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Fearless.